أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. بولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bertemu lagi kita pada siri munajat umat malam 7 Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan lagi usia kita. Tandanya Allah nak bagi kita peluang. Yang pertama, peluang untuk mendapat ganjaran Allah SWT di dalam bulan Ramadan yang Allah berkati. Yang kedua, peluang untuk Allah berikan kita keampunan. Keampunan. Kerana pada malamnya itu Ramadan, setiap malam, barang siapa yang membangunkan malam, man qamal lail, kita niat malam ni kita bangunkan malam. Sejak daripada maghrib tadi sehinggalah sekarang ni, apa saja amalan yang kita bangunkan pada malam Ramadan dengan niat, dengan imanan wahtisaban, dengan mengharapkan ganjaran pada Allah SWT, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dan apatah lagi, Allah nak bagi kita peluang, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kita malam yang terbaik daripada malam 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Pada malamnya itu, Allah nak beri kita peluang lagi, yakni keampunan yang tanpa batasan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanpa batasan tu mana kata ulama mensyarahkan takhrij hadis tersebut, clean, Allah hilangkan semua dosa, clean and clear, masya-Allah. Jadi makna kata bila Allah izinkan kita hidup dalam bulan Ramadan ni, Allah nak bagi tadilah 2 peluang. Yang benar peluang menambah ganjaran melipat kali ganda pahala, dan yang kemuncak, yang utama adalah Allah nak ampunkan seluruh dosa kita. Jadi sehinggakan Nabi SAW mafhum hadis mengatakan rugilah. Maka yang doa yang Nabi baca diaminkan oleh malaikat. Rugilah yang mana apabila datang yang bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah. Bukan kata rugi, celakalah. Allahu Akbar. Jadi kita ambil ruang ini, kita ambil peluang ini untuk sama-sama merebut ganjaran Allah Ta'ala ini dan keampunannya. Kita nak upgrade diri kita. Nah, yang mana kalau kata di sudut syariat tu, kita nak luruskan balik. Nah, kita nak jaga balik tutur kata kita nak jaga balik aurat kita. Kalau yang auratnya, kita nak jaga balik segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah atas diri kita. Kalau sedar diri ni bukan kita punya, maka di situ kita tak akan buat suka-suka. Terutama contoh dalam bab mulut, kan? Menahan diri daripada berkata-kata yang buruk, mengumpat, keji, kan? Kemudian di sudut tubuh badan, menjaga aurat, yang mana apa yang ada pada badan kita ni bukan kita punya. Maka berhak Allah Ta'ala untuk menyuruh hamba-hambanya, kalau kata contoh menutup aurat, kena tutup lah. No prejudice, tak ada berdolak dalih lagi. Sebab apa? Badan ni bukan kita punya. Bukti bukan kita punya. Kalau hilang salah satu badan pada diri kita, tak boleh dapat balik. Bukan kita punya. Kalau kita punya, kita boleh bawa balik. Kita tak boleh nak pertahankan lagi apa yang daripada diri. Muka sebagai contoh akan berubah wajah kita mengikut peredaran masa kita, kan. Kalau kita punya, kita boleh kekalkanlah muka kita tu. Jadi kat situ banyak perkara yang mesti kita luruskan, dan untuk kita mengambil berat kembali untuk melihat bahawasanya hidup kita ni tidak boleh daripada syariat Allah. Dan insya-Allah, dan begitu juga untuk kita menjulang tinggi nama Allah SWT dengan kita mempertahankan syariatnya. Sebelum kita meneruskan amalan kita, sebagaimana setiap masa, setiap malam semasa kita waktu menghidupkan malam ini, insya-Allah, maka kita nak membaca dengan suratul Fatihah, bikiratil suratul Fatihah. Alhamdulillah, tadi petang tadi kita telah pun munajat umat
Dan malam ni Allah bagi peluang lagi, tak apa, insya-Allah kita nak banyak-banyak kali buat pun tak apa dalam bulan Ramadan ni. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang tadi ada yang minta kupas sikit Ustaz, status tu tak faham. Status saya yang terbaru tu, orang minta maaf, kita maafkan. Dalam kuliah talaki tadi saya dah sebut. Tapi tak apa, saya sebut malam ni lain sekali. Itu tentang apa tu? Tentang isu yang stokin ada nama Allah tu. Di KK Mat kan, mereka dah minta maaf, ya kita maafkan lah. Kemudian mestilah ada cause and effect dia. Apa dia? Sekarang ni kita apa kita boleh buat? Kita nak menjulang nama Allah ni, sebab memang dalam tu adalah macam-macam penerangan yang diberikan, perincian tentang kelalaian yang orang kata banyak barang ni. Saya baca banyak kali faham KK sampai ZZ. ZZ tu kan saya tulis simbol tidur. Nah, kita nak tidur kan. Nah, sebelum ni dihidup kan. ZZ tu tidur lah. Simbol tidur. KK ZZ. Kita tidur kan lah. Kita dalam tiga kata lain nak membawa kepada isu boykot kan. Tapi ini antara yang saya orang kata apa? Respon lah. Sebab padanya ada kalimah Allah satu. Dan walaupun satu kenyataan telah dikeluarkan, itu dia kena buat lah. Kita pula buat apa? Itu isunya. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu pertama usul fikirnya. Ada orang tulis dalam komen tu, dia tulis, kalau macam tu kita kena boykot juga orang yang menentang hukum Allah. Saya tak komen lagi lah kat situ, saya tulis. Saya nak jawab macam ni. Ya, orang yang dengar kuliah Ustaz mesti tak faham. Ini yang mana pula ni? Ini bukan kuliah saya tak faham. Ni status saya yang terbaru ni. Bukan kuliah saya ni tak faham. InsyaAllah faham je. Barang faham ni milik Allah sebenarnya. Cuma kadang ni kita tak nak ambil faham tu. Faham dah. Nak ambil faham tu, kadang kita masih bersoal-soal. Jadi tak sampailah. Okey. Isu tadi saya nak tekankan itu tentang nama Allah. Nama Allah terlepas masuk, walaupun dia kata dia terlepas. Okey, dia macam ni, dia ada satu benda yang cross boundary, dia telah melepasi tahap. Orang yang menghina hukum Allah tu satu bab, menghina hukum Allah. Jadi menghina direct nama Allah itu lebih tinggi sebenarnya. Dua-dua ni satu penghinaan. Satu penghinaan. Tapi kalau nama Allah tu dipermain-mainkan ataupun tak tahulah apa reason dia, wallah ta'ala alam, kita tak mau tahu. Dan satu pihak kata kita terlepas pandang, tapi tugas kita ada pilihan. Jadi bila melibatkan nama Allah, setakat ni ini yang paling ketara lah, yang terang-terangan nampak tulisan dengan cok ada Rumi dan Jawi. Ada Rumi dan Jawi. Okey. Dua-dua nama ada Rumi dan Jawi. Dua-dua ada. Purposely lah dia chop tu kan. Dan dia hantar tu jenama atau brand apa. Satu, keduanya untuk syarikat yang menguruskan. Memang keluarlah macam-macam alasan mengatakan produk banyak, kita terlepas pandang. Inilah macam-macam reason untuk merelevankan keadaan itu. Baik, kita bercakap pengurusan yang multi-million, bukan yang kedai runcit biasa. Bila sebut multi-million, very systematic. Failure yang begini sebenarnya tidak boleh diambil sebagai failure yang tersalah. Sebab dia very systematic. Yang ada 800 cawangan all around the Malaysia. Macam kita lah. Kalau satu, dua mungkin lah kita nampak tersilap. Tapi sistem tersilap juga. Jadi makna kata, ini pengajaran untuk kita semua, bukan untuk KK Mat, kita juga. Kita ambil perhatian perkara ni di bawah pimpinan kita. Kita tak naklah entam satu pihak. Kita ambil pengajaran untuk kita juga.
Kami pengajar untuk kita juga. Bila melibatkan pimpinan bawah kita tak boleh ambil mudah untuk berkata, oh saya terlepas pandang, saya tak tahu. Jemaah sekalian, ingat satu perkara yang Allah katanya, terutama lelaki, kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, setiap kita lelaki pemimpin, dan Allah akan tanya setiap pimpinan kita. Setiap apa yang ada pada kita, summalatus alunna yawma'izin anin. Kita pemimpin. Sebab tu orang yang nak jadi pemimpin, satu perkara yang perlu kita titik beratkan dalam hidup ini. Pemimpin, you have been asking. You akan ditanya. Kalau you nak jadi pemimpin, you ready untuk ditanya. Ini saya bercakap ni mas sekalian. Alhamdulillah. Perjalanan menjadi pemimpin ni bukan baru sehari dua. Allah takdirkan saya menjadi pemimpin, dilatih untuk jadi leadership ni daripada bangku sekolah lagi, sekolah rendah. Kalau saya nak sebut ni sebab ustaz ni siapa nak cakap soal pemimpin, ustaz bukan jadi pemimpin pun. Tak apalah, saya nak beritahu lah ni. Daripada sekolah rendah ni Allah takdirkan. Kelebihan ni saya nak gunakan untuk jalan Allah. Ini bukan untuk kelebihan pada diri pun, tak. Allah lebihkan itu untuk kita supaya bila bercakap tu bukan bercakap kosong. Kita tak nak bercakap tin kosong. Memang daripada skor rendah lagi, memang Allah takdirkan jadi pemimpin sehinggalah peringkat universiti, sehinggalah sekarang pemimpin sebenarnya yang paling tinggi adalah pemimpin institusi keluarga. Itu pemimpin yang tertinggi mas sekalian. Daripada keluarga lah dia akan memimpin negara dan seterusnya dunia. Kalau you fail dalam memimpin keluarga, tak usah cerita nak memimpin negara ke dunia. Sebab Allah SWT mengatur seorang pemimpin untuk menjadi the real leader adalah bermula daripada pemimpin yang very solid untuk menjadi pimpinan yang ke depan. Itulah bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi SAW itu seorang pemimpin yang bermula pada keluarga yang tak ada masalah. Daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Kemudian barulah diangkat terus menjadi pemimpin seterusnya. Dan pemimpin dalam keluarga itu bukan pemimpin biasa-biasa. Pemimpin yang boleh menyatukan para isterinya, kan, menyatu, ataupun bukan, kalau para isteri pun dia boleh understanding itu dia boleh bina antara suami isteri. Berdua ni yang mana isterinya boleh terima all the instruction, semua arahan dia boleh terima dengan clean and clear, loud and clear. Okey. Jadi bukannya perbincangan yang kata oh dia ni siapa, bukan. Jadi sebut nak sentuh sikit. Dan yang kedua, dari sudut ilmu, Allah takdirkan juga perjalanan ilmu ni. Saya sebut sebab kita nak bercakap bukan perkara yang kita main nak cakap berdasarkan perasaan, keadaan, tidak. Malah dalam perbincangan hakikat kehidupan, kita mempertahankan agar tidak terkesan dengan keadaan, perasaan dan kebendaan. Okay. Dan dari sudut kepimpinan, keilmuan pula, ada orang kata, ini saya pun, sambil tu saya nak respon kat soalan. Alah, dia ni siapa? Dia ni background arkitek, nak dengar cakap dia buat apa? Lepas tu kita cakap dia balik. Saya guna bahasa ni, who are you asking like that? Awak siapa nak tanya saya macam itu? Awak kena tahulah jenis saya. Bukannya jadi orang yang tiba celup-celup main nak dengar-dengar ni. You kena tanyalah. Kan? Kalau you tak kenal, baik you diam. Jangan cakap banyak. Tu ceritanya. Itu saja. Jadi kita bila dalam ilmu ni, dia ada disiplin satu. Keduanya, bila Allah takdirkan seseorang untuk dapat ilmu, dia kedua ni, pimpinan dan ilmu. Dua ni kena bergabung. Dia panggil ulama' wa umara' lah. Maka barulah boleh menjadi satu kepimpinan yang versatile. Nabi SAW arkitek. Dan perkara ni kita dah bincangkan dah sebelum ni. Dalam ilmu yang kita namakan integration sekarang ni, dan kita nak bawa integrate ini, mesti perlu digabungkan, disepadukan. Tapi tak semua boleh bersatu padu dengan ilmu tu, susah. Kalau dia kadang-kadang dia, walaupun kita ni faham, contoh kita ni orang Islam, kita sambung bidang teknikal, akhirnya kita nak sambung dalam bidang agama, kita rasa macam aku bukan bidang.
Jadi bukan bidang, akhirnya agama tu ditinggalkan. Kita tak nak macam tu. Kita kena belajar untuk integrate kan, untuk kita sepadukan dan jangan pisahkan. Jadi saya tak nak cerita panjang lah bab tu pula. Tak apa, saya dah sentuh bab tadi tu, leadership, pemimpin. Tentang ilmu tu siapa nak tahu, nak tanya personally, interpersonal, bolehlah tanya nanti. Liana Mazlan, saya simpan soalan sekejap macam nak tegur. Pertama, soalan tu pun dah salah. Macam nak tegur pemimpin. Tegur dengan makna, bukan tegur. Dia ada satu perkara, dia panggil nasihat. Nasihat dengan tegur lain ke? Lain. Dua benda beza. Saya pernah sentuh dah isu tu. Kalau pimpinan, dia bukan nak menegur. Memang bukan tegur, tapi dia adalah menasihat. Kita sebagai penasihat. Dia bila seorang pemimpin, dia kena tiga. Dia menjadi penasihat, pengarah, penguatkuasa. Sebagai ketua kan. Ketua dia ada 3 position. 3 position ni. Dia kena ada, pertama dia seorang pemimpin. Pemimpin ni dia adalah pengarah, penasihat, penguatkuasa. Kalau pimpinan ke atas, dia bukan pengarah atau pemimpin ataupun penguatkuasa, dia penasihat saja. Dia penasihat kepada pemimpin. So, soalan Liana Mazlan ni adalah macam mana saya nak jadi penasihat kepada pimpinan. Okey, pertama, kalau nak jawab soalan tu, saya akan jawab, you kena menjadi orang yang entitled lah, you kena layak lah jadi penasihat. Bukan penasihat. Kita kalau kita nak jadi penasihat pada sultan pun kita kena perfect. Tiba-tiba kita nak jadi penasihat kepada pemimpin keluarga, contoh isteri nak tegur salah. Sebenarnya nasihat, tegur ni adalah penguatkuasa. Penguatkuasa ni tegur ni. Kalau kita tengok kamar dewan, tegur ni adalah satu benda yang instruction. Nasihat tidak. Okey. Jadi makna kata, ya, nasihat yang paling tepat macam mana untuk mak ayah kan. Sebelum tu, kalau kita jawab soalan ni, dia ada cabang soalan ni kan. Dia buka soalan ni, dia jadi jawab soalan kan. Okey, tak apa. Saya simpan tu, saya nak jawab dengan soalan KK tadi. Okay, jadi pemimpin tadi, dia akan ditanya, ingat, suami akan ditanya tentang pimpinan dia. Ditanya soal isteri, soal anak. Dia tak boleh jawab, I don't know. Aku tak tahu. Allah tak tahulah, tak boleh. Bermaksud dia kena ambil tahu. Saya ditrain menjadi pemimpin. Pernah dalam satu ketika, saya silap dalam memimpin dan saya dilatih oleh dalam pimpinan, kalau leadership dalam administration ni, saya sebut nama Datuk Profesor Dr. Abdullah, atau pengarah kampus dulu di Perak, si Iskandar dan Shah Alam, Prodollah apa panggil. Beliau memang guide saya jadi leadership one to one, personal touch dengan Prof Nazri juga dalam quality. Dia kata apa? Farid katanya, kau bila satu-satu kesilapan, kau kena berani bertanggungjawab. Kesan dia apa? Kau jangan salahkan, jangan bagi alasan terlepas pandang, bawah tersilap, dah. Alasan tak diterima. Sebenarnya kita tak boleh jadikan alasan. Alasan tu tak pakai. Bila kita memimpin, kita banyak bagi alasan. Kesilapan bukan soal alasan dah. You kesilapan, di mana you failure tu, defect you kat mana? You cuai. Okey, cuai you kena terima. Oh, okey, cuai. Dan you kena terima kesan kecuaian itu. Kena terima. Dan jangan pula you salahkan pula. Kita nak salahkan pimpinan kita. Salah. Tak boleh. Itu bukan sifat Tariq Nubuwah. Daripada kisah Nabi Adam AS itu. Kan? Itu Siti Hawa yang khilaf makan buah khuldi. Nabi Adam AS, seorang pemimpin, Nabi kan, Rasul. Tidak menyalahkan Siti Hawa. Iblis menyalahkan. Pemimpin yang bagus takkan menyalahkan. Malah dia takkan menyalahkan. Malah dia kena bertanggungjawab. Contoh kiamat tadi. Isu ni nama Allah dan nama ni adalah ultimate. Kita tak boleh buat main nama ni. Jaga nama. Jaga nama dengan perilaku. Satu, jaga nama tu sendiri. Nama tu sendiri tak boleh kita bawa main-main. Kalau pergi tengok di apa? Hollywood. Tengok nama Muhammad Ali bubuh mana? Semua letak dekat lantai kan. Tiba-tiba nama Muhammad Ali kan bubuh dekat atas. Tengok Hollywood. Cuba.
Maknanya nama ni you don't play lah. Just satu benda yang you cross, you akan fail. Itu belum lagi melaksanakan perintah yang nama tadi. Sebab tu ada tadi orang kata dua tadi. Oh macam tu kita boycott juga. Sabar Sat. Kita nak kena jelaskan juga isu ni. Cuma kenapa yang KK ni kita begitu drastik? Sebab dia cross the boundary tu. Dia terlupa dia satu kecuaian yang macam mana you syarikat multi-million dollar. Bukan satu cawangan. Lebih daripada 100, 200, 300. You kena take action, you kena terima. Okay. Soal jawab tadi. Soal jawab macam mana pekerja Islam yang dalam tu. Maka dia tak dipersalahkan. Bukan salah kalau bekerja tu tak maksud dia sokong. Tak. Itu tak ada. Itu kena kerat lah. Janganlah kita generalism. Kita tak boleh pukul rata. Hukum bukan macam itu. Cuma kita nak bagi pengajaran pada pimpinan. Dan mesti akan efek kepada pekerja nanti. Efek. Dia kena terima. Dia kena bersedia untuk terima kos itu. Itu pimpinan. Itu pemimpin yang bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab. Dia kena bersedia untuk menerima kegagalan tu. Sekiranya berlakunya contoh boycott. Contoh kan. Pekerja-pekerja Islam tadi. Contoh. Di sini nak tengok. Dia betul-betul jaga pekerja ke tidak? Maka kerana kesilapan dia, akhirnya pekerja-pekerja tadi akan hilang pendapatan. Maka dia kena bayar ganti rugi. Sepatutnya tu, silap lah. Sebab ni benda-benda mistik. Jadi saya begini, dengan rasa rendah hatinya, saya akan jaga, mungkin disebabkan itu akan berlaku efek. Dia kena, sebab itu syarikat dia berjuta-juta tu, kata-kata jutanya ada. Dia kena ready untuk kos ini. Contingency effect. Jangan kata buat tak tahu. You kena faham contingency effect. Contingency effect ni, apa-apa benda yang di luar jangka tadi, tiba-tiba hentam satu kali, pekerja tu habis kena. Itu kesilapan dia lah. Dia kena terima lah. Dia tak boleh kata, oh ini alasan demi alasan. Tak boleh bagi alasan dah. Dia tak nak dengar alasan. Nak dengar adalah satu solution. What is your solution? Solution ni apa? It's not about you punya minta maaf je. Ni kita cakap speaking Jawa kan. Mak saya kata, amboi warid, kau cakap Jawa nampak? Bukan cakap Jawa. Sikit-sekala. Kan? Sikit-sekala. Sekarang ni, isunya ada nama dan kesan dah berlaku. Ready untuk impact dia. So, apa you punya action? Contoh kita minta maaf. Dengan Allah kita minta maaf. So, action lepas minta maaf apa? Tinggalkan perkara itu. Bayar pampasan ke? Ataupun bagi something. Tebus, dia panggil tebus. Sekarang ni dia hanya cakap saya minta maaf. Itu tak ada apa-apa action. Ataupun bagi penalti ke dekat company. Okey, Kimat keluarkan satu statement, saya dengan ini memberikan penalti kepada company yang hantar tu dengan you bagilah penalti, you telah membuatkan satu efek kepada syarikat saya. Tahu tak syarikat saya ni. So kita dengar pun, dia take serious lah. Kan? Wah, lepas tu kita ready untuk kesan kepada semua pekerja-pekerja Muslim kita. Saya tahu ini satu perkara yang sangat memalukan dan saya kena tebus. Bayar. Itu pemimpin. Dia ready untuk semua tu. Sebab jadi pemimpin kata berat-berat ni. Itu dia. Dia kena ada efek. Sama lah dengan macam orang kata apa, isteri dengan suami kan. Apa-apa jadi kat isteri tu, apa action, apa solution, apa satu defend, pertahanan yang kita nak bagi pada isteri kita. Kalau apa-apa kesilapan berlaku, ataupun kita pun sebagai manusia akan buat kesilapan. So, apa you punya action? Sebab tu kadang-kadang suami, dia gagal untuk counter balik, overcome balik dia punya kesilapan. Sebab dia tak buat action. Dia hanya bercakap, abang minta maaf. Yalah, betul lah minta maaf. Tapi apa action dia? Sama dengan isteri je minta maaf. And then action you apa? Sama dengan Allah Ta'ala. Allah pula maha pengampun. Ya. Tapi keampunan yang kita minta kepada Allah, tapi kalau kita melakukan perkara yang sama, silap bulan kita lah yang akan surrender nanti. Dan sekali kita tak ada improvement. Allah terima maaf. Allah terima je. Allah maha pengampun. Tapi bila kita tak ada apa-apa action, sama je, buat lagi. Tak ada apa-apa kesan. Sebab apa sama? Sebab tak ada kesan. Buat dia relax. Tak ada apa-apa kesan. Dia tak ada punishment, tak ada hukuman. Maka dia akan selesa lah dengan kesalahan tu. Sebab itu kita buat satu seruan tadi. Saya kata dia minta maaf, kita maafkan lah, tak ada masalah lah. Kita maafkan lah. Tapi bila you dah cross the boundary, you have to
accept the effect lah, cause and effect, damage is done. Jadi kita kena zahirkan lah apa action kita pula. Adakah kita nak take it easy, relax lah, dia buat silap, ya dia buat silap, kita maafkan. So action kita pula, okeylah, saya tak masuk lagi sampai dia kena buat something yang dia bagi tahu ini kesilapan yang terakhir yang dia nak buat, dan kami takkan mengulanginya dengan apa sekian. Jawablah. Macam kita contoh dosa syirik, jangan main-main syirik kan. Sekali you silap, you habis. Ni kalau main dengan nama Allah, bubur kat stokin. Kalau kat Hollywood pun boleh bubur kat dinding. Tiba-tiba tu nama Muhammad Ali tau, ni nama Allah, you letak kat kaki. Okey, sekarang kalau KK nak selamat, dia kena cari kilang tu balik. So you have do something pada kilang tu. Itulah. Dia tak boleh kata, oh, ini bukan, ini kesian. Itu bermain alasan. Wallahualam. Baik, berbalik soalan kedua tentang apa cara terbaik seorang anak untuk menasihati mak ayah ataupun nasihat, seorang isi nasihat pada suami. Cara yang terbaik adalah you kena jadi yang terbaik. Itu yang pertama. Seorang penasihat itu kena jadi seorang yang bahasa mudah. Kita nak mak ayah ataupun suami perfect. So kita kena ingat, orang yang nak menasihati, penasihat, itu juga kena perform. Kalau tak perfect pun tak apalah, jangan guna perkataan perfect, kita guna perkataan perform. Perform ni mana? Penerimaan kepada nasihat itu. Orang kata apa? Inilah yang kata Nabi kata, yang mana penterjemahan tingkah laku itu penting. Maka dia akan lihat. Contoh isteri yang baik, kalau sifat diri dia baik, nasihat dia akan berguna. Dia perform, and then bila dia perform, dia akan bercakap dengan percakapan yang perfect, bukan lagi dengan emosi. Abang, ni perform. Dari segi ibadatnya dengan Allah bagus, dengan muamalahnya bagus, dengan suami bagus. Maka bila dia bercakap, dia akan datang respect. Uish, dia ni bercakap lah. Sama juga dengan anak, dengan mak. Kita tak expect mak tu akan perfect atau perform. Kita yang kena perform dulu, supaya kita boleh bercakap dengan satu level yang tinggi. Supaya yang tinggi tadi, dia tengok kita kat bawah ni, dia tengok kita, kan, mak ayah tetap tengok anak, tetap kecil. Walaupun lah tinggi mana belajar ke apa, tetap mak ayah tengok kecil. Kau anak aku, jangan cerita banyak. Sama lah dengan isteri. Suami pun, kau isteri kau diam. Contoh kan, dengarnya dia tergeti bahasa. Tapi bila kata kita ada satu standard dalam diri kita yang Allah izinkan, sebab tu kita kena jangan, kita ni berhadapan dengan nak menasihat orang yang paling dekat, dengan mak kita ke, suami kita ke. Tapi kita lupa untuk menjadi seorang penasihat, kita kena fulfill diri kita untuk perform. Supaya kata kita ini, kata yang berharga. Kata-kata kita ni, kata-kata yang nak didengar oleh hatinya. Bukan sekadar telinga dia, hati. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, mestilah dari hati yang benar-benar ikhlas. Ikhlas payah ni, bersih. Bercakap dengan mak ayah, bukan dengan soal tak puas hati. Bercakap dengan suami, bukan dengan tak puas hati. Tapi bercakap dari hati yang benar-benar mendapat petunjuk Allah. Ini bukan senang, susah sebenarnya. Maka terlebih baik adalah sebelum kita nak menasihati mak ayah, menasihati suami, adalah ni Allah ajar, doakan keampunan mereka. Itu lebih baik. Mak saya tetap rasa saya budak-budak. Ya, memanglah, betul lah tu Luna Jen. Sungguh dah. Anak dengan mak, betul lah tu. Sebab tu macam contoh seorang suami kan, dengan mak, suami anak lelaki. Walaupun dia ini isteri contoh ramai, dia seorang pemimpin. Tengok kat mana Allah takdirkan kita supaya tidak ada sifat ego, tak ada sifat sombong. Sebab ada mak. Bila mak ni kau siapa pun, tak kisahlah pangkat kau mana, bila dengan mak kau jadi anak-anak, kau jadi budak-budak. Anak-anak lah, bukan budak-budak lah, anak-anak. Jadi di situ kita meletakkan diri kita ni nothing. We are nothing. Nothing. Sebab itu Allah cantik susun tu. Begitu dengan seorang mak kan. Anak dia sanjung, dia kena itu hebat. Tapi bila tang suami, dia kena nothing juga. Alamak, aku dengan suami. Sebab apa? Inilah taat. Inilah suruhan Allah. Kita tak
tak ada option sebenarnya, sebab di sinilah duduknya ketaatan, kerana kita nak tunduk dan patuh pada suruhan Allah Ta'ala. Dah, insya-Allah. Jadi makna kata kita dituntut untuk mendoakan keampunan. Isteri yang baik, isteri yang mendoakan keampunan untuk suami dia. Anak yang baik, anak yang mendoakan keampunan untuk mak ayah dia. Mendoakan keampunan. Ya Allah, mak ayah aku ni ada silap, ampunkanlah dia. Dan itulah dia. Allah tak pertanggungjawabkan kita untuk menasihati. Allah tak pertanggungjawabkan kita untuk mengubah lagi jauh sekali. Allah pertanggungjawabkan kita untuk mendoakan. Maka step yang pertama, doakan. Doakan dan doakan dan doakan. Sampai tahap doa kita diterima, maka nasihat kita jadi berguna. Okey, saya ulang sekali. Sampai tahap doa kita diterima, ketika itulah nasihat kita jadi berguna. Cakap sikit, mak tu mula. Itulah mak pun sedar juga. Kita pun, mak aku dengar lah pula cakap ni. Makna kata doa kita dah diterima, maka nasihat kita jadi berguna. Berguna. Nasihat kita. Memang itu kelebihan seorang mak ni dan ayah, apabila dia ada seorang anak yang boleh menasihati dia. Berbanggalah, bersyukurlah wahai mak ayah yang ada anak yang boleh menasihatinya, dan bersyukurlah wahai para suami apabila anda ada seorang isteri yang boleh menasihati dirimu. Kalau tak ada, kita ni hidup kita memang ada circle macam tu. Kita tak boleh kata independent. Tak boleh silap. Dah. Kita akan sentiasa ada check and balance. Tapi kita nak ada penasihat yang betul-betul nak tengok kita perform. Bukan nak tengok kita, tahu tak apa. Degil, tahu tak apa. Nak tunggu je suami aku ni jatuh. Tunggu, doakan kejatuhan. Teruk betul isteri je gitu kan. Ada ke dah doakan kejatuhan? Dengan dia pun terimpak sekali nanti kan. Doakanlah, ya Allah, aku nak melihat kemajuan pada suamiku, aku nak melihat kehebatan pada suamiku, ya Allah berikan kehebatan pada suamiku, ya Allah berikan apa. Doalah. Janganlah, ya Allah, tak sedar-sedarnya suami aku, kau tunjukkanlah ya Allah. Sekali terduduk kawan tu, kita juga kena jaga dia, kita juga kena ngadap dia. Tak pasal-pasal. Janganlah minta hukuman, mintalah kesedaran. Doa dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku ya Allah. Kan? Doa isteri solehah tu mustajab. Doa anak kepada mak ayah pun mustajab juga. Begitu, samalah dengan doa mak kepada anak juga. Nak anak-anak jadi baik kan, doa mak para ibu ayah ni mustajab. Sebenarnya kita dah ada dah senjata tu, tapi kadang-kadang sebab kerana hati kita tak puas hati dengan keadaan tu, kadang-kadang nak berdoa pun rasa macam not make sense lah, kata orang Jawa. Not make sense. Doa geram nanti aku. Geram tak bila-bila sambil apa? Tak puas hati. Tak boleh lah. Jadi hati tu nak dibersihkan dengan belajarlah tentang tauhid pula. Dengan tentang tauhid lah, macam mana rasa nak tundukkan hati, belajar tauhid jemaah sekalian. Tu je lah. Belajar balik sifat-sifat Allah, mendalamilah kita. Doa suami papa kedana, itulah tak cerdik. Doa suami jatuh papa kedana, lalas dengan dia tak ke mana. Ataupun tahu tak apa, dia dah siap dah, standby je. Atau nama tak ikhlas lah tu. Nak tengok kejatuhan suaminya, habis dia nak lari. Dia jatuh, aku nak lari. Dia awal-awal lah tak betul lah. Sebab tu hati sengsara je. Cuba kalau ikhlaskan nanti tu. Doa kan, minta. Jadi sekarang ni mintalah dengan hati yang terbuka, dengan lapang hati, doa, sungguh-sungguh doa. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolonglah dia untuk berubah. Janganlah kita paksa dia nak berubah dengan diri dia sendiri. Takkan boleh berubah manusia dengan dirinya. Yang boleh mengubah manusia hanya Allah. Lalu doakanlah dia berubah dengan pertolongan Allah. Hati kita kena betul-betul lapang dan redha. Ini kata penasihat yang perform ni. Penasihat yang perform. Itulah, relax. Sungguh-sungguh minta dengan Allah. Lagi bulan Ramadan ni. Baik, bila sebut sungguh-sungguh, mari kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Dengan munajat umat iman sekalian, mudah-mudahan Allah terimalah hajat kita. Kita ni makam berhajat, maka perbanyakkanlah munajat, insya-Allah.
Nak dapat isteri soleh, suami kena jadi soleh dulu. Samalah dengan isteri juga. Nak dapat suami soleh, isteri kena solehah dulu. Kan? Sebenarnya nak dapat tak dapat ni harus ni boleh jadi dapat suami yang bersifat buruk itu membentuk isteri jadi solehah. Solehah ni bukan bermaksud dapat suami soleh. Solehah ni bermaksud dirinya itu patuh dan taat pada perintah Allah. Khalas. Walaupun dia dapat suami yang nampak macam tak berapa nak luruh waya dia kan, selagi mana suami itu tak menyentuh fizikal, tak menyuruh benda yang haram, menghalang dia untuk taat, maka itu satu peluang untuk dia membina hati dia kan. Sama juga dengan seorang suami dapat seorang isteri yang mungkin cabaran untuk dia untuk mendidik. Jadi cabaran itu jangan sampai tercabar, melainkan suami isteri itu mencabar-cabar. Mencabar tu lain cerita pula ya. Panjang cerita ni. Kalau isteri yang mencabar-cabar tu lain pula ceritanya. Tapi kalau mendidik isteri penuh dengan cabaran, itu adat. Dia kalau ustaz, dia mencabar-cabar saya, itu cerita lain. Itu perlu do something. Do something lah. Asyik mencabar je kerja. Macam mana nak mendidik asyik kena cabar je. Kan? Tak menjadilah. Allah Akbar. Kalau setakat dia payah nak dididik kerana pelbagai permasalahan tu tak apa. Tapi kalau dia mencabar, meragui, dia bila tak boleh memuliakan, tu perbincangan yang cross the boundary lah. Sama macam tadi lah Kikim tadi. Dia dah melepasi batasan itu. Ya? Baik. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا semua jemaah yang ada pada malam ya Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia akhirat permudahkan segala urusan kami ya Allah dunia akhirat ya Rabb ya Rahman نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بالأمة الإسلام seluruh dunia ya Allah khususan di Palestina ya Allah bebaskan Baitul Maqdis ya Allah Masjidil Aqsa kekuatan umat Islam di akhir zaman ya Rabb نسألك أن يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم insyaallah teruskan dengan dikirati suratul kahfi 1-10 insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah menajak umat kita pada malam yang penuh barakah ni, dan juga sedikit muzakarah tadi tentang tazkirah tentang kehidupan dan hal-hal yang berbangkit. InsyaAllah ada beberapa persoalan tadi, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita insyaAllah di hari yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih, penyakit kemurungan hilang lepas bila, Masya Allah. Hazam min fadli Rabbi, Puan As'ana. Alhamdulillah. Itulah kehebatan Al-Quran dengan bikirat surat Al-Fatihah. Memang kita perlukan bukti-bukti begitu. Bukan nak kempen apa, kita nak balikkan kembali kepada matlamat, yakni nak wa rabbaka fakabbir, nama besar Allah SWT. Dan saya yakin ramai yang mendapat juga manfaat dan keberkesanan daripada yakni qiraatul suratul Fatihah. Hilang kemurungan, masya-Allah. Minum air Allah hilangkan. Tengok, barang mungkinat harus untuk hilangkan. Betul lagi kena dengan kaedahnya syariat. Kita baca dengan yakinlah dengan Allah yang menyembuhkan. Pasti itu jaminan janji Allah. Khair. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Selamat berpuasa, selamat bersahur, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita, siam kita, qiyam kita, rukuk kita, sujud kita, semuanya insyaAllah, dan Allah kabulkan seluruh hajat kita insyaAllah. Jumpa lagi pada siri akan datang. Mohon maaf bila saya ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amsalihas wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.